Dan bersama saya kali ini Puan Mastura Mansor, seorang perunding kerjaya yang cukup berpengalaman. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Puan, pandangan berkenaan apa yang dilalui oleh Encik Azad tadi, apakah kesilapannya mungkin barangkali daripada permulaannya? Bagaimana boleh terjerumus memasuki dalam situasi seperti itu? Apakah kesalahan pertama mungkin? Okey, alright. So kita based on saudara Azad punya perkongsian tadi tu. Ya. Bagusnya tentang Tuan Azad adalah beliau antara anak muda yang menggunakan balik teknologi lah. Which is dia insist. Perasaan Azad untuk insist nak tanya apa nama company, apa nama company, apa nama company. Kita ni macam inilah. Setiap manusia yang lahir ada surat beranak. Betul, Ya, betul. So, setiap syarikat yang ditubuhkan mesti ada pendaftaran dia. Jadi cara yang betul tadi tu Azad buat tu lah mencarilah, cuma dia tak dapat nama the name of the company. Cuma apa yang mungkin boleh siapa yang pernah ada pengalaman yang mungkin lebih kurang sama atau yang lebih teruk lagi daripada Azad tadi tu, untuk kita berhadapan dengan tawaran kerja palsu macam ni, first thing first adalah pada iklan. Sebab sekarang ni digital marketing dah ambil alih. So dia post sahaja ayat macam Azad pun mesti ada satu keyword dalam iklan ke dekat mana dijumpa tawaran tu lah yang membuatkan rasa wow. Betul. So that wow things tu yang sebenarnya telah memerangkap kita. Silap kita mungkin pada the first layer tu kita dah percaya kepada offer dia tinggi. Kerja dia mudah, tak ada komitmen dan sebagainya. So kita go for it. Kita bagilah detail kita. So bila kita simply bagi detail macam nombor telefon, alamat email, especially nombor telefon lah. First layer kita nak communicate dengan orang pun go with email dulu. Terjadilah kat situ. Yes. So bila tanya. ada conversation, dia dah startlah pancing kita juga. Kalau Puan kita menyebut berkenaan dengan iklan ini, kalau kita betul-betul melihat antara iklan yang sahih dan tidak sahih, yang real atau fake, lebih kurang sama. Apa mungkin antara perkataan keywordnya ada di situ, tapi mungkin gajinya, mungkin tempoh masa bekerja dan sebagainya seakan serupa. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memastikan yang kita tidak terperangkap ataupun tertipu dengan iklan yang tidak sahih ni daripada mulanya, Puan? Ada tak tanda-tanda dia? Okey, nak tahu tanda-tanda iklan tu sahih atau tak dan sebagainya, kita kena faham dulu dalam standard pembikinan satu iklan kerja, HR ni dia ada dia punya SOP standard dia sendirilah. Dia mesti akan bagi tahu jawatan, itu common. Mesti akan bagi tahu apa yang kita perlu buat. JD lah, job description, apa requirement, kita punya entry level ke apa dan sebagainya. Dan the most important thing adalah dia punya detail dia. Detail ni nama company, alamat company atau mungkin general line company. Alamat email mungkin ada, mungkin tidak. At least dengan nama company kita boleh research. So yang membezakan paling ketara ni adalah email. Kalau kita tengok, if you're interested, please submit your resume or details to email. So kalau email tu guna Gmail, contoh guna Yahoo, email tu pun kita nampak macam sangat general. Dia tak ada spesifik menggunakan domain syarikat. Macam email peribadi seseorang. Ibarat begitu. Boleh jadi buat macam contoh dia kata kerja dari rumah @gmail.com. Kita pun tahu kenapa @gmail.com. So domain belakang tu nampak macam sesiapa boleh create. Dia tak established lah. It's non-established company. So kalau established company, the first thing dalam branding company ni adalah the website lah. The website. Sebab kita akan create kita punya email di situ @namacompany.com dan sebagainya tu. First thing kita nak tengok beza adalah contact detail tu wujud atau tak. Email, nombor telefon. Kalau macam mak ayah kita dulu-dulu tu, bagus juga cara orang konvensional ni. Mereka akan bawa anak pergi tengok atau nak secure. Mana alamat, dekat mana, kat PJ. Okey, jom pergi. Dia tengok masuk jalan pun sunyi. Kita dah start lah. Something is not right dah. So pada iklan ni kita tengok pada features, dia mesti lengkap. So kalau tengok ayat iklan pun dia bukan simply contoh job description tu, kerja dari rumah, tak perlukan alatan, itu sangat mudah. So iklan tu mungkin jadi iklan fake lah. So kalau iklan kerja yang sebenar, yang genuine punya iklan, dia akan bagi tahu you are must be able to fulfill KPI, target apa ke, all this requirement dan juga description. Baik, Puan Mastura, apa yang kita faham daripada kes Encik Azad tadi, dia sampai ke sana, temu-temu dan sebagainya dan kita tak dapatlah. Tapi bagi saya, yang saya pernah kena ni, mereka meminta wang pendahuluan. Jadi apakah sebenarnya antara modus operandi atau apa yang diingini oleh mereka sekiranya bukan wang, apakah benda lain yang mereka sedang cari sebenarnya daripada mereka yang tertipu ni, Puan? Okey, kalau untuk kes Puan Sofia tadi tu, dia memang nak wang tu macam deposit lah kan, pendahuluan. That's how dia kumpul easy money dulu. Turan, laburkan ke apa ke, dan mungkin lepas tak ada kerja pun hilang. Itu one off lah kiranya. Itu cara dapat duit. So untuk kes yang macam
mungkin Tuan Azad kena tu, dia tak minta duit daripada sesiapa yang mohon kerja. Yang dia perlukan adalah lepas you get in, ini macam kita kembali kepada satu keratan akhbar sebelum ni yang ada 47 rakyat Malaysia yang terperangkap di Kemboja kan, untuk satu kes perjudian atas talian. Okey, itu maksudnya dia nak manpower. Orang bekerja untuk generate more money dan tak untuk dibayar. Dibayar atau tak, itu pun nak kena bacalah. Kalau kita tengok balik kisah yang pernah kena tu, diorang tak dibayar gaji, diorang didudukkan dalam satu rumah, mereka didudukkan satu rumah, dan rumah tu pun sempit. Pasport mereka, telefon bimbit mereka diambil. So macam itu hak-hak pekerja dan hak manusia lah. Itu tidak ada. So kita dah boleh petikaikan dari awal. Cuma siapa mereka yang dah sampai ke level dah pergi itu adalah mereka yang biasanya exposure kepada dunia teknologi ataupun digital social media ni agak kurang sikit. Sekali baca, percaya terus. So macam Puan Sofia, Tuan Azad, dia ada satu lagi benda yang kata apa, iya ke? Cek dulu. Ataupun, kenapa kena bayar RM500 pula? So, insting lah orang kata. Insting tu bagus. Insting tu bagus. Tapi pun ada yang uji kaji selidik ni mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni adalah antara yang paling mudah tertipu di seluruh Asia. Kenapa tu Puan? Kenapa Puan merasakan yang kita mungkin tak boleh nak membezakan antara yang betul ataupun yang tidak di laman media sosial ni? Macam mana tu? Kalau kita kata macam tu it's unfair jugalah kita rakyat Malaysia ni semua orang lah, kita menghukum semua orang pula hanya kerana seorang dua yang tak menggunakan teknologi balik. So pada saya rakyat Malaysia ni dia ada satu macam saya sih pun kadang ada satu maklumat tu kita baca kat Facebook, benda-benda viral contoh kan. Berapa persen tendensi kita untuk Google balik benda tu. Itu kita boleh tengok pattern lah. Kalau kita tengok satu video ataupun artikel viral, netizen yang komen dekat dalam tu, dia tends to baca tajuk je. So kita boleh buat kajian sebenarnya. Saya panggil social research. Kalau nak katakan sahnya benda tu, tajuk je. Lepas tu terus buat komen dekat posting mana-mana individu ataupun artikel on the posting. So means diorang ni lebih suka kepada benda-benda yang hype. Benda-benda yang memeriahkan kehidupan. So tak ada gosip, dia macam agak suram lah. Namun demikian, masih ada dan ramai rakyat Malaysia yang cakna lah, dia alert. So macam Azad, Puan Sofia dan ramai yang lain. Dan saya serulah semua graduan, anak muda. Yes, we are so desperate to hunt a job. Bilangan orang yang menganggur sekarang ni pun semakin lama makin bertambah. So first thing first adalah go pada kalau syarikat ada sijil pendaftaran dia, dekat Malaysia ni kita ada SSM. So boleh cari dekat sana, ada info, memang dah ada portal dia pun, dan kita boleh bukan setakat tahu nama syarikat tu wujud, dan kalau kita mampu sampai level kita nak mengkaji detail sikit, establish ke tak, bankrupt tak bankrupt. So boleh check juga dengan Sikris lah. So boleh check. So kita sendiri kena ada inisiatif untuk go and seek for this information. Antara perkara lain yang kita boleh kata macam something fishy tu, selain daripada gaji ditawarkan terlalu tinggi. Contoh fresh grad, kita ada mana-mana HR company pun untuk level fresh grad ni mereka dah ada satu skala gaji. You nak demand 4,000 tu tidak masuk akal. Betul. Jadi kalau it sounds too good to be true, terlampau susah nak percaya, begitu baik kan, jadi kita ikutlah insting kita sebenarnya. Kita kan jadi detektif lah. Jadi detektif persendirian secara cara kita sendiri. So we like it or not, sebelum kita memperdagangkan kehidupan kita di masa depan, hanya beberapa minit sekarang apa kita boleh buat, just search dengan enjin carian yang ada banyak sekarang ni, dapatkan maklumat tu, benda yang paling penting kita dapatkan. Kalau boleh nama tempat semua tu basic lah kiranya. Kalau boleh dapat tahu macam pekerja punya pengalaman. Baik. Bekas pekerja tu yang pernah bekerja kat situ ke, kadang dia orang share dekat blog. A lot of blogs punya portal dia akan share pengalaman. Oh ya ke? So kita kena banyak mencarilah. Benda semua di ujung jari je. Jadi kita kena ambil inisiatif yang lebih lah. Kita research dulu, jangan mudah percaya. Baik. Penerbit dulu telah umumkan kita mempunyai perkongsian di laman Facebook Puan Mastura. Kalau nak melihat paparan ini, dikongsikan di sini yang antara yang dikongsi oleh Polis Diraja Malaysia, penipuan pekerjaan di Sarawak membimbangkan. Di Saban tahun setiap bulan pastinya kita mendengarkan sesuatu kan Puan? Betul. Kalau kita tak pernah apply kerja tu, it's something to worry about. Tiba-tiba kerja masuk daripada mana dia datang. So unless kita memang pernah apply, so you should be okey. So untuk mereka yang terkena, so dia punya level scammer ni pun ada level yang setakat behind the scene je. Dia setakat go for posting, iklan SMS blast gitu je. Tapi ada juga scammer yang level sampai buat career fair, Carnival Kerjaya, dan itu lebih menyedihkan lah. Itu memperdagangkan masa depan orang untuk keuntungan peribadi. So actually benda ni, diorang ni company-company yang buat kerja-kerja macam ni, they don't care.
about this. So kita orang yang nak memohon kerja ni, so instead of kita terus pergi, go and seek for the right information lah. Baik. Inisiatif yang sikit tu 5 minit, 10 minit mungkin akan menyelamatkan kita di Daripada masa kerugian hadapan. yang cukup besar. Betul. Kan, Kita Puan? bimbang dengan perkara-perkara yang berlaku sekarang sebab mereka pun ambil kesempatan. Baik, Puan Mastura, kita ucapkan terima kasih meluangkan masa, pengalaman dan antara tips yang boleh kita praktikkan terutama masa getir ketika ini kita mencari kerja. Jangan terlampau kita nak sangat pekerjaan sampai kita lupa yang ada terdapatnya modus operandi yang ingin menipu anda di luar sana. Terima kasih ucapkan kepada Puan Mastura Mansor, seorang perunding kerjaya.